Seperti kita tahu, Al-Quran adalah sumber utama dalam ajaran Islam, dan Al-Quran juga ialah pedoman bagi semua umat Islam. Al-Quran bukan sekadar petunjuk bagi hubungan antara manusia dan Tuhannya, bahkan menjadi petunjuk juga hubungan antara manusia dan manusia dengan alam. Untuk mendalami ajaran Islam dengan sempurna, langkah pertama yang perlu diambil ialah memahami Al-Quran dengan sempurna. Menurut TM Hasbi As-Siddiqi mengatakan bahawa untuk memahami Al-Quran dengan sempurna, bahkan untuk menterjemahkannya, kita memerlukan ilmu yang banyak dan sejumlah ilmu pengetahuan untuk memahami ilmu-ilmu Al-Quran. Dalam istilah bahasa Arab, ilmu-ilmu Al-Quran ini dinamakan ulumul Quran. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, marilah kita mengetahui takrif ulum Al-Quran. Okey. Dari segi bahasa, ulum bermakna lafaz jamak daripada perkataan ilm yang merupakan masdar daripada perkataan alima, ya'lamu yang bermaksud mengetahui. Okey, manakala dalam kamus Al-Muhit, perkataan alima disinonimkan dengan perkataan arafa, iaitu mengetahui ataupun mengenal. Oleh yang demikian, ilm semakna dengan makrifah yang bermaksud pengetahuan, sedangkan ulum bererti sejumlah pengetahuan. Okey, manakala pengertian Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah yang berbentuk mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis pada mushaf, disampaikan secara mutawatir dan membacanya dikira suatu ibadah. Okey, manakala pengertian ulum Al-Quran. Ulum Al-Quran pula bermaksud segala ilmu yang berkaitan tentang Al-Quran. Okey, menurut pandangan ulama Al-Suyuti, ulum Al-Quran adalah suatu bidang dan ruang lingkup ilmu yang membicarakan tentang Al-Quran dari segi penurunannya, sanadnya, adabnya, maknanya, lafaznya dan lain-lain yang berkaitan dengannya. Seperti mana yang kita tahu, nama Al-Quran adalah nama yang paling popular digunakan di dalam kitab Al-Quran. Oleh sebab itu, saya akan menyenaraikan nama-nama selain Al-Quran. Pertama adalah Al-Kitab. Al-Kitab ini adalah nama kedua popular yang disebut sebanyak 234 kali di dalam Al-Quran. Dinamakan Al-Kitab kerana Al-Quran dibukukan dalam satu mushaf. Oleh itu, nama Al-Kitab menggambarkan wahyu Allah yang membawa maksud himpunan beberapa huruf dan lukisan huruf bagi lafaz-lafaz. Kedua adalah Al-Furqan. Al-Furqan berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud membezakan atau menceraikan. Dinamakan dengan Al-Furqan kerana ia mampu membezakan antara perkara yang benar dengan perkara yang batil. Az-Zikru berasal daripada perkataan zakarah yang bermaksud menyebut atau mengucap. Dinamakan dengan Az-Zikru kerana Al-Quran itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman dengan hukum-hukum dan ketentuannya. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan sifat-sifat bagi Al-Quran. Pertama adalah An-Nur yang bermaksud cahaya. Kedua adalah Al-Huda yang membawa maksud petunjuk. Ketiga adalah Ar-Rahmah yang bererti rahmat. Dan yang terakhir adalah Al-Mubin yang bererti jelas atau nyata. Al-Jarkashi menyebut bahawa Al-Quran yang mulia mempunyai 55 nama lain yang mengandungi pelbagai istilah, pengertian ataupun hikmah. Meskipun begitu, Dr. Subhi Saleh mengkritik bahawa nama yang banyak bagi Al-Quran itu adalah disebabkan para ulama mencampur adukkan antara nama dengan sifat. Wallahualam, saya beri kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya, metod pendokumentasian Al-Quran terbahagi kepada 3 zaman, iaitu zaman Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Uthman. Ketiga-tiga zaman ini ada sebab-sebab tertentu dalam melakukan pendokumentasian Al-Quran ini. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran tidak dihimpunkan pada satu mushaf kerana waktu itu masih terdapat ramai penghafaz Al-Quran dan pembaca Al-Quran. Selain itu, kaum muslimin ketika itu berada dalam suasana yang baik serta bilangan orang yang menghafaz Al-Quran itu ramai. Namun, metod pendokumentasian atau pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah terbahagi kepada 2, iaitu menulis hafazan dan penulisan. Baginda juga melantik beberapa orang penulis wahyu seperti Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab dan lain-lain untuk menulisnya terus apabila wahyu diturunkan. Antaranya mereka menulis pada pelepah tamar, batu, kulit binatang dan tulang.
Zaman Abu Bakar pula, ramai penghafaz Al-Quran gugur syahid dalam peperangan. Oleh itu, Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Abu Bakar supaya dihimpunkan helaian-helaian ayat-ayat Al-Quran yang ditulis berasingan sebelumnya kerana bimbang ayat Al-Quran akan hilang. Setelah bersetuju dengan cadangan Umar bin Al-Khattab, Abu Bakar memanggil beberapa orang hufaz dan penulis wahyu zaman Nabi yang masih hidup seperti Zaid bin Sabit untuk melaksanakan usaha penulisan dan pengumpulan Al-Quran mengikut susunan ayat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Zaman Uthman pula berlakunya perselisihan hingga hampir tercetus pergaduhan sesama Muslim disebabkan berlaku perbezaan qiraat dalam bacaan Al-Quran. Masalah ini juga mulai timbul apabila wujud wilayah yang jauh dari pusat pentadbiran Madinah dan Mekah. Disebabkan ini, Huzaifah Al-Yamani mencadangkan supaya Khalifah Uthman mencari jalan dengan cara menyelaraskan mushaf agar tidak berlaku perselisihan bacaan. Jawatan kuasa penulisan Al-Quran bertindak menyusun dan menyalin lembaran-lembaran mushaf yang diambil daripada simpanan Al-Mu'minah Al-Hafsah untuk dijadikan beberapa naskah mushaf yang lain. Seterusnya, jika terdapat perbezaan bacaan, maka hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy. Hal itu kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka. Akhirnya, mushaf Uthmani inilah yang kemudian dipindahkan turun-temurun secara mutawatir hingga kini. Berikutnya adalah kepentingan ulum Al-Quran. Yang pertama, dapat meneguhkan keimanan terhadap keagungan Al-Quran sebagai kalam Allah. Seperti mana yang kita tahu, Al-Quran adalah sebagai petunjuk yang tidak dapat diragukan lagi. Ianya adalah kalam Allah yang Maha Agung. Allah berfirman, Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya. Itu datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Turut diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemuliaan Al-Quran dibandingkan dengan kata-kata lain selainnya adalah seperti kelebihan Allah dari sekalian makhluk. Riwayat At-Tirmizi. Seterusnya, dapat menguasai berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan asas bukan hanya dari segi agama dan pengetahuan spiritual, tetapi bagi semua ilmu pengetahuan. Ianya juga merupakan sumber utama inspirasi pandangan Muslim tentang kesepaduan sains dan pengetahuan intelektual. Al-Quran juga memperkenalkan kepada dunia kunci segala ilmu yang boleh membawa manusia menguasai kemajuan dan kesejahteraan di dunia serta di akhirat. Al-Quran juga merupakan sumber peradaban yang mengandungi prinsip-prinsip dasar ilmu pengetahuan serta peradaban. Akhir sekali ialah dapat memahami kalam Allah atau Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah inspirasi dan pemangkin semangat bagi masyarakat Islam untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Penghayatan tentang mesej dan kandungan dalam Al-Quran juga dapat menyuntik motivasi yang lebih maju dan berjaya dalam kehidupan. Sekian sahaja.